Rasulullah SAW sebagai anak yatim. Dalam waktu yang sama bukan saja anak yatim, bahkan dalam keadaan miskin. Baginda disusukan di Bani Sa'ad, yakni daripada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimah ini daripada Bani Sa'ad, sebab itu dipanggil Halimatus Sa'diyah. Apabila usianya mengizinkannya bekerja, baginda bekerja bersama dengan baginda bekerja sebagai pengembala kambing di kawasan pedalaman bersama-sama saudara-saudara sesusunya. Jadi ketika mana Rasulullah SAW duduk bersama dengan Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimah itu ada anak-anaknya, maka anak Halimah itu menjadi adik-beradik susuan Nabi. Maka ketika mana Nabi membesar, akhirnya Nabi di antaranya Nabi bekerja sebagai pengembala kambing kepada keluarga Halimah. Dan dikatakan ketika mana Nabi mengembala kambing-kambing yang Nabi gembala itu menjadi gemuk-gemuk belaka. Dan dikatakan bahawa mana-mana kambing yang duduk berhampiran dengan kambing yang digembalai oleh Nabi Muhammad SAW, kambing itu juga akan jadi gemuk. Itu hanya berhampiran dengan kambing yang digembalai oleh Nabi. Sehingga kan orang-orang kampung itu mengatakan bahawa kalau kamu mahu kambing-kambing kamu ini menjadi gemuk, maka suruhlah anak-anak kamu ataupun orang-orang suruhan kamu membawa kambing kamu ini kepada Halimah, yakni Rasulullah. Maka memang ternyata benar, bila orang bawa kambing itu berhampiran dengan kambing yang digembalai oleh Nabi, kambing itu pun jadi gemuk. Itu yang berhampiran dengan kambing. Bagaimana Nabi sendiri yang mengembala kambing, sehingga kan kambing tadi menjadi gemuk. Inilah barakat, keberkatan yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. Apabila pulang ke Mekah, baginda juga melakukan kerja yang sama, yakni gembala kambing, mengembala kambing penduduk Mekah. Maka demikianlah juga. Maka dikatakan di dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ada bersabda mengatakan bahawa tidaklah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi melainkan Nabi itu pernah menjadi gembala kambing. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk kamu juga? Rasulullah mengatakan, ya, dia juga dahulu pernah menjadi gembala kambing. Nabi beritahu kepada sahabat. Maka hadis ini riwayat daripada Bukhari. Maka dikatakan bahawa Nabi bekerja sebagai gembala kambing untuk mendapatkan sesuatu nasib, dengan arti kata untuk menjalani kehidupan Nabi. Kiralah Nabi makan roti ke, tapi nak beritahu maksud dia untuk menjalani kehidupan Nabi, Nabi bekerja. Ini bermakna bahawa Nabi ini seorang yang ringan tulang, dan Nabi suka bekerja kerana tidak mahu menyusahkan orang lain. Dan Nabi juga bekerja kerana tidak mahu mengharapkan kepada orang lain. Maka Nabi sendiri bekerja mengambil upah menggembala kambing. Bahkan orang-orang Mekah sangat suka apabila Muhammad bin Abdullah menjadi gembala kepada kambingnya. Maka dikatakan bahawa keadaan para nabi tidak mengejar duniawi, dan kesibukannya adalah perkara yang sudah pasti berlaku. Maka nabi-nabi Rasulullah SAW sendiri tidak mengejar kehidupan duniawi, tidak mengejar kekayaan yang melimpah ruah, kemayaan yang hebat. Kerana apa? Kerana tahu pasti akan ada kesibukan. Maka Nabi tidak mahu kesibukan dengan perkara mencari ke duniawi ini, kerana Nabi ada tugas yang lain. Tugasnya berdakwah pada jalan Allah Ta'ala. Ini kerana sekiranya mereka berada dalam keadaan kaya raya, nascaya mereka akan dilalaikan oleh dunia. Kalaulah kaya raya akan jadi lalai oleh dunia. Bahkan dari segi tauhidnya, kita ini disuruh mengikuti Nabi. Bila kita disuruh mengikuti Nabi, kalau Nabi itu kaya, maka disuruh kita jadi kaya. Maknanya, maka orang Nabi memang dia boleh jaga dirinya. Kalau Nabi kaya macam mana pun, Nabi tidak akan dilalaikan dengan kekayaan tersebut, kerana Allah Ta'ala akan memelihara Nabi. Lalu Nabi menunjuk contoh mengenai dirinya
seorang yang sederhana, seorang yang miskin, tetapi miskin tidaklah sampai mengharap orang lain. Kalau miskin Nabi itu tidaklah sampai kepada jatuh kehinaan pada Nabi, tidak. Maka lebih baiknya kita mengatakan Nabi itu hidup dalam keadaan sederhana. Namun demikian, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang yang kaya, dia bersama dengan Nabi. Maka Nabi telah menunjuk contoh. Kalau nak ikut hidup macam Nabi, miskin, sederhana, ikut Rasulullah. Tapi kalau kamu nak memilih kekayaan, ikut Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang rapat dengan Nabi SAW, seorang yang kaya dan telah menunjuk contoh yang baik. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan kekayaannya dia membantu Rasulullah, dengan kekayaannya dia membantu agama Allah, dengan kekayaannya dia memerdekakan hamba, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahawa menjauhkan mereka daripada kebahagiaan abadi akhirat, dan dibimbang juga dengan kekayaan yang banyak akhir sekali lalai kehidupan akhirat. Maka Nabi hidup dalam keadaan sederhana. Oleh itu kamu dapat melihat bahawa kesemua syariat samawi memandang baik sifat zuhud terhadap dunia. Maka demikianlah Nabi ajar supaya kita ini bersifat zuhud. Bahkan Nabi memesan kepada sahabat, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhudlah kepada dunia, maka Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Apa maksud zuhud kepada dunia? Janganlah hati kamu disibukkan dengan dunia. Janganlah kamu lalai dengan kehidupan dunia sampai kamu tidak beribadat kepada Allah. Dan kemudian zuhudlah dengan apa yang ada di tangan orang, apa yang ada di tangan orang lain. Jangan kita ada niat nak pada orang lain ataupun nak mengambil kesempatan pada orang lain. Kalau kamu ada sifat zuhud pada apa yang ada di tangan orang, nescaya orang lain akan kasih kepada kamu. Maka keadaan para Nabi yang terdahulu adalah sebaik-baik bukti kepada kenyataan tadi. Bahkan Nabi Isa AS adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Begitu juga dengan Nabi Musa, dan begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS, yang mana para Nabi mereka itu hidup dalam keadaan zuhud. Ada tak Nabi kaya raya? Ada. Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman kaya raya, di antara Nabi yang kaya. Bukan saja harta, bahkan kerajaan, bahkan pengikut, begitu ramai rakyat pengikutnya. Dan begitu juga dengan pengikutnya terdiri daripada jin-jin. Habis ikut ya, binatang-binatang itu semua pengikut Nabi Allah Sulaiman. Tetapi Nabi Allah Sulaiman hatinya tidak lalai kepada Allah Ta'ala. Ini terbukti bila orang tanya kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada aku, liyabluwani aashkuru an akfur, untuk menguji aku, adakah aku ini bersyukur kepada Allah ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka di zaman kanak-kanak adalah jauh daripada kemewahan duniawi. Semua mereka hidup dalam keadaan sederhana. Semua ini mempunyai hikmat yang besar dan yang ingin Allah tonjolkan melalui kehidupan para nabinya. Maka dikatakan bahawa masa zaman Nabi budak-budak lagi, masa Nabi kecil lagi, sampai Nabi besar, Nabi dalam keadaan hidup sederhana. Maka ini dikatakan bahawa Nabi lakukan demikian kerana ingin menunjuk contoh, tunjuk contoh kepada umat, tunjuk contoh kepada umat ataupun kepada para pengikut dalam menjaga diri daripada tipu daya dunia. Jadi dalam hadis Nabi banyak cerita. Ada hadis Nabi yang mencela dunia. Ada tak hadis Nabi memuji dunia? Ada juga. Hadis Nabi yang memuji dunia, bahkan Nabi suruh dapatkan dunia, seperti Nabi suruh dapatkan rumah yang baik, kenderaan yang baik, harta pekerjaan yang baik, daripada harta benda yang baik, membelanjakan harta benda pada jalan yang baik-baik. Maka Nabi suruh juga memiliki harta untuk menggunakan harta tadi pada jalan yang baik-baik, ataupun untuk mengelokkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis juga yang mencela dunia ini, bila mana dunia ini melalaikan manusia. Bila manusia dapat dunia, lalu lalai dia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka dikatakan bahawa ini kerana perkara duniawi adalah penyebab kepada bala dan juga malapetaka. Begitu juga dengan kerja mengembala kambing, semua Nabi melakukan kerja ini. Sebab itu dikatakan tidaklah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi melainkan menjadi gembala kambing. Perkara ini telah dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perkara ini juga mempunyai hikmah yang besar. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa kambing ini adalah binatang yang lemah. Jadi Nabi ini kena menjaga binatang yang lemah. Bila dia jaga binatang yang lemah ini, maka timbul akan hati rasa kasih belas, kasih sayang, rasa belas kasihan. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala jadikan Nabi ini gembala kambing dengan memelihara, mengembala binatang yang lemah hingga timbul perasaan kasih sayang, belas kasihan di antara satu sama lain kepada sahabat-sahabat Nabi, hasil daripada tabiah Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila baginda diamanahkan supaya mengembala urusan manusia, menjadi rasul, memimpin umat ketika itu, baginda akan jadi orang yang layak melaksanakannya. Kerana apa? Kerana telah cenderung sifat kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama sebenarnya juga Allah Ta'ala telah membersihkan di dalam hati baginda Rasulullah sifat sombong, sifat ego, sifat nak zalim pada orang. Allah Ta'ala telah bersihkan daripada hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mulanya gembala kambing. Ketika Nabi membesar, Nabi dewasa, maka Rasulullah berniaga. Di antara rakan perniagaan Nabi yang Nabi suka, namanya Sa'ib bin Abu As-Sa'ib. Jadi Sa'ib bin Abu As-Sa'ib ini adalah rakan kongsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi ada kata sebaik-baik rakan dia, yakni rakan kongsi dalam bab perniagaan, adalah As-Sa'ib. Ini sahabat Nabi, dan dikatakan bahawa Sa'ib ini orang yang amanah dan dia suka dengan Nabi, dan Nabi pun kasih kepada dia. Maka Nabi pun berniaga. Nabi berniaga. Dan sebelum daripada itu juga, baginda pernah membawa harta kepunyaan Khadijah ke negeri Syam untuk diperniagakan berdasarkan pembahagian untungnya yang telah ditetapkan. Jadi ketika mana Nabi duduk di kota Mekah, Nabi duduk dekat kota Mekah dalam keadaan apa ni, Nabi ini dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin, lalulah Nabi duduk dengan bapa saudaranya. Selepas datuknya meninggal dunia, Nabi duduk dengan bapa saudaranya. Nabi sebenarnya tengok bapa saudara dia bukan orang yang kaya sebagaimana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dia ada harta. Adapun Abi Talib dia kurang harta. Kemudian Nabi juga tak suka duduk saja. Nabi suka dalam keadaan berusaha, berdikari. Maknanya tidak mahu menyusahkan bapa saudaranya. Maka Nabi pun bekerja. Bila Nabi bekerja, Nabi pernah bekerja berniaga. Lalulah satu ketika Siti Khadijah ini, sebenarnya memang biasa Siti Khadijah, dia ini cari orang lelaki yang menjaga barang dagangan dia. Dan Siti Khadijah ini dikatakan dia pernah berkahwin dengan seorang yang bernama Halah. Maknanya Abu Halah. Lalulah dikatakan Siti Khadijah ini seorang janda, tetapi seorang yang mulia akhlaknya, dan seorang wanita yang dikatakan mempunyai kedudukan yang baik dan harta yang banyak, dan dia juga seorang yang disegani oleh orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Lalulah Siti Khadijah ni pernah cari lelaki-lelaki, kemudian diberi upah. Lepas tu cari orang lelaki lain, beri upah pula. Begitulah keadaan dia. Bila sampai perniagaan Siti Khadijah ini besar, lalu Siti Khadijah ni nak cari orang yang betul-betul dapat jaga perniagaan dia. Dalam waktu yang sama, Nabi juga mencari pekerjaan untuk menanggung kehidupan dia, dan Nabi tidak mahu menyusahkan bapa saudaranya Abi Talib. Lalu kebetulan dalam keadaan itu, orang mencadangkan, apa kata kalau kamu ini bekerja dengan Khadijah? Bekerja dengan Khadijah kerana Khadijah ini ingin mencari seorang untuk bekerja dengannya, dan mencari orang yang paling amanah untuk menjaga harta bendanya, untuk dibawa dagangannya ke negara Syam, untuk diniagakan.
Maka ketika itu bila ditawarkan macam itu, dalam satu riwayat mengatakan Abi Talib jumpa bawa Nabi, jumpa Siti Khadijah, akhir sekali bercakap mengenai anak saudaranya Muhammad ingin bekerja, menerima tawaran tadi. Akhir sekali Nabi pun bekerjalah dengan Khadijah. Dalam Nabi ini menerima itu tawaran tadi, lalu diputuskan. Katanya dikatakan bahawa Nabi akan menerima upah sekian-sekian, ditetapkan daripada keuntungan-keuntungan tadi. Maka Nabi pun terimalah. Kata Siti Khadijah, kalau saya memberi bahagian ini lebih daripada orang-orang yang sebelum pada ni. Sebelum daripada ni saya bagi. Maka Nabi terpulang saja atas Siti Khadijah nak bagi. Dan Nabi ada mengatakan, tak apalah, bagilah saya ni macam orang lain juga. Bagi saya ni macam orang lain juga. Maka Khadijah juga kata tak apalah, macam tu dia nak bagi sebagaimana dia nak bagi lebih daripada orang lain. Maka Nabi tak kisah, Nabi pergi. Terima. Bila terima saja, Nabi pun diberi seorang yang akan bersama dengannya, iaitu Maisarah. Maisarah ni seorang lelaki yang selalu berkhidmat dengan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah beritahu Maisarah, kamu ini kena menjadi pembantu kepada Rasulullah. Apa Maisarah Khadijah pesan? Hai Maisarah, kamu ini taat kepada Muhammad. Kemudian kalau ada apa-apa berlaku pada Muhammad, mu tolong cerita ke aku. Kalau ada peristiwa apa-apa yang berlaku, tolong cerita kepada Muhammad kepada aku, kata Khadijah. Maka Maisarah setuju, dan Khadijah suruh Maisarah ini taat dengan perintah Muhammad, jadi orang suruhan Muhammad. Maka setujulah Maisarah tadi. Dia pun pergilah berniaga. Maka bila pergi berniaga, dalam perjalanan jumpa dengan apa ni, seorang pendeta, dan Nabi dalam keadaan rehat, letih, duduk bawah pokok. Maka bila duduk bawah pokok, bawa harta banyak, tak boleh dua-dua tidur. Kalau dua-dua tidur takut tak selamat. Maka seorang tidur, seorang berjaga. Nabi ni bukan tidur, Nabi berehat bawah pokok. Maka baring itu macam umpama tidur. Ketika itu Nabi duduk tidur bawah pokok ataupun baring bawah pokok, Maisarah ni berjalan, jalan, jumpa seorang. Jalan sambil tengok Muhammad daripada jauh, dan tengok barang-barang dagangan. Jumpa seorang pendeta. Bila jumpa seorang pendeta tadi, pendeta bertanya, siapa lelaki yang duduk bawah pokok tadi? Oh, dia seorang pemuda daripada Mekah. Betul tak nama dia Muhammad bin Abdullah? Oh, betul. Maka pendeta tadi kenal. Dia pun berkata, sebenarnya aku nak beritahu pada kamu, tidak ada orang yang boleh duduk di bawah pokok ini kecuali orang tu seorang Nabi. Maka Maisarah tu diberitahu oleh pendeta tadi bahawa orang yang bersama dengan kamu ini adalah Nabi akhir zaman. Dia akan dilantik menjadi Rasul. Maka kamu hati-hati sikit dengan dia. Maka Maisarah ni terkejut. Bukan hati-hati apa, Maisarah sudah tahu, pendeta ini sudah tahu, orang kalau dapat tahu Muhammad ini yang datang berniaga ini Rasul akhir zaman, pasti orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani akan bunuh Muhammad. Maka Maisarah pun jadi bimbang. Dalam waktu yang sama rasa gembira. Oh, bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasul dia. Tapi dia tak kata apa-apa, hanya dia pegang saja kata-kata tadi. Maka dia pergilah berniaga. Maka ketika berniaga di sana, maka dia melihat bagaimana akhlak Nabi ketika mana melayani pelanggan, dan bagaimana orang-orang merasa suka bila bersama dengan Rasulullah, sehingga kan barang-barang dagangan Khadijah menjadi habis. Di antara cara perniagaan Nabi, yang pertama, Nabi mengajar kepada peniaga agar bercakap benar. Kerana dalilnya Nabi sebut, sesungguhnya peniaga-peniaga yang amanah lagi benar akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Maka Nabi ajar, yang pertama bercakap benar. Kalau barang tu macam tu, tidaklah dusta. Dan yang kedua, Nabi ajar supaya amanah. Bagaimana Maisarah tengok Nabi bercakap benar, Nabi amanah dalam perniagaan dia. Dan juga yang ketiga, Nabi bersifat kasih sayang dalam perniagaan. Maknanya sifat kasih sayang ini dengan arti kata dia berniaga mengambil keuntungan yang sedikit tetapi dengan bilangan yang banyak. Itu caranya. Bukan mengambil bilangan yang banyak biar
tak bilangan sikit pun tapi untung banyak, tidak. Bahkan Nabi juga orang yang bertoleransi ataupun orang yang mudah bicara dalam urusan dia. Maka melihat satu persatu sikap Nabi, akhlak Nabi, maka Maisarah rasa tertarik, lalu perniagaan dia pun habis. Dan menjadi kebiasaan orang Arab, kalau daripada Mekah pergi ke negara Syam, umpamanya negara Suria, pergi ke sana akan bawa barang banyak. Bila barang tadi habis, dia daripada Suria pula dia balik ke Mekah, dia tak akan tangan kosong. Perjalanan jauh, rugi. Maka dia akan membeli barang-barang yang daripada Syam tadi balik ke Mekah, supaya perjalanan pergi balik itu tidak kosong. Jangan pergi saja, pergi bawa barang balik kosong, jangan. Maka ini perniagaan yang Nabi buat. Maka barang-barang daripada Syam Nabi balik berniaga di Mekah, habis di Mekah. Hak bawa pun habis, hak balik pun habis. Gembira Siti Khadijah. Gembira Siti Khadijah dalam keadaan tadi. Maka dibahagilah sebagaimana yang telah ditetapkan. Lalu Khadijah pun bagi. Bila Khadijah bagi ni, Khadijah rasa tertarik dengan sifat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatanya akhirnya Khadijah berkahwinlah dengan Rasulullah. Ketika Khadijah ini nak berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah tanya, yang jadi tu Khadijah tanya kepada masyarakat, apa yang berlaku? Aku tengok ada beberapa perkara. Yang pertamanya, masa aku pergi jalan bersama dengan Muhammad tu, Muhammad rehat di satu pokok, tiba-tiba jumpa seorang pendeta. Pendeta tu beritahu pada aku bahawa sesungguhnya Muhammad ini Nabi akhir zaman. Kemudian pula bila aku berjalan, aku tengok Muhammad tak panah mana. Rupa-rupanya dalam perjalanan tu ada awan yang melindunginya. Dan penuh satu ketika aku naik kenderaan duduk sebelah dia. Jadi aku pun duduk tengok. Bila aku rapat dengan dia, ternyata aku pun jadi geduk juga. Rupa-rupanya awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan akhlaknya. Bila dia bercakap orang ikut dia, maka dicerita satu persatu, sehingga kan Siti Khadijah rasa menarik pula. Rasa tertarik. Ini bukan calon-calon orang, bahkan dikatakan bahawa dia Nabi akhir zaman. Kebetulan pula Khadijah, Khadijah ini ada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Mulalah dia tanya kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal pun ada beritahu, memang ada ciri-ciri dia mengenai Nabi akhir zaman ni, ciri-ciri dia. Tapi Waraqah bin Naufal masa tu tidaklah sebagaimana yang Nabi berjumpa direct dia lepas dapat wahyu. Masa tu berita-berita begitu dia dapat tahu tentang Muhammad bin Rasulullah ini. Lalu dah Muhammad Rasulullah. Lalu dalam keadaan macam itu, Khadijah dia inginkan kepada Rasulullah, tapi Khadijah ini orang mulia. Takkanlah wanita nak pergi minta macam tu, dan Nabi ni orang yang sangat mulia. Maka Khadijah bertanya dengan seorang perempuan, melalui seorang perempuan lah yang pergi pinang Rasulullah. Maka bercakaplah wanita tadi, bercakaplah kepada Muhammad yang mengatakan bahawa Khadijah ini ingin berkahwin dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ni agak terkejut, Muhammad agak terkejut, lalu bercakap dengan Abi Talib, bapa saudaranya. Maka bapa saudara setuju. Bapa saudaranya dengan rombongannya pergi ke rumah Khadijah. Rombongan meminang kepada Khadijah. Tidaklah Khadijah bawa rombongan pergi keluarga Nabi, tidak. Hanya Khadijah bercakap dengan seorang wanita yang baik dengan Khadijah. Lalu Khadijah pun, wanita tadi nyatakan pada Rasulullah, dan Rasulullah dengan bapa saudaranya berbincang. Akhirnya pergilah rombongan tadi, sehinggalah berkahwinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baginda ketika itu, apabila Khadijah dimuliakan melalui perkahwinan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Khadijah adalah seorang yang kaya. Khadijah dengan seorang wanita yang kaya, maka baginda pun berusaha untuk memperkembangkan harta tersebut. Nabi pun menolong Siti Khadijah. Lagilah mudah perniagaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Perniagaan semakin maju apabila ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Rasulullah memakan hasil penat lelahnya sendiri. Maknanya Rasulullah bekerja tolong lagi Siti Khadijah, sehingga perniagaan Siti Khadijah berkembang. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
Bukankah dia mendapatimu sebagai anak yatim, lalu dia memberikan perlindungan? Allah Ta'ala jadikan Rasulullah ini anak yatim, lalu Allah Ta'ala lindungkan Rasulullah, beri perlindungan. Perlindungannya dengan yang pertama dipelihara oleh Abdul Muttalib, yang kedua dijaga oleh Abi Talib, dan juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Lalu dia dapati dan dia mendapatimu sesat. Maksud sesat itu bukan Nabi seorang yang sesat, tidak. Ketika itu Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul telah mencari Allah, mencari kebenaran. Dan kalau kata sesat maknanya menyembah patung berhala. Nabi tidak pernah sembah patung berhala. Dan Nabi masa kecil lagi tidak pernah menyebut nama demi Lata dan Uzza, tidak. Nabi sentiasa menyebut demi Allah, demi Allah. Apabila ada orang sebut demi Lata, sebut nama berhala, demi Lata, demi Uzza, maka Nabi akan berpaling. Nabi tunjuk tak suka, Nabi tunjuk benci. Tapi bila orang kata demi Allah, Nabi akan gembira. Apabila orang suruh demi Lata dan Uzza, kamu buatlah macam ni, Nabi tak akan buat. Kalau dia kata demi Allah, maknanya barulah Nabi akan ikut. Begitulah Nabi. Daripada kecil lagi Nabi sudah cenderung kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan ketika mana Nabi mencari kebenaran, Nabi tengok masyarakat Mekah, Masya Allah, ada minum arak, berjudi, berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Hidup tak ada agama. Jadi hidup tak ada agama, berbunuh-bunuh perkara biasa. Bahkan kadang-kadang perkara kecil saja, berlanggar saja, jalan buat berlanggar saja. Maknanya akhir sekali orang ni marah, berpok-pok, berbunuh-bunuhan. Dan dikatakan masa zaman jahiliyah, orang-orang Mekah ketika itu, perkara-perkara kecil sahaja boleh berlaku pemusuhan, pembunuhan yang besar, peperangan demi peperangan, sehingga kan dikatakan adamu bidamin, darah dibalas dengan darah. Siapa nak mati pun wasiat lagi. Ingat, darah kita telah tumpahkan darah orang lain. Begitulah zaman jahiliyah, sehinggalah Nabi tengok masyarakat dalam keadaan macam ini, buruk akhlaknya, Nabi tak boleh terima. Maka Nabi mencari kebenaran, baru mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, fahada, aku memberi petunjuk, yakni Allah Ta'ala datangkan petunjuk dengan didatangkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan aku mendapatimu dalam keadaan miskin, kekurangan, lalu Allah Ta'ala mencukupkannya, mengkayakannya. Lalu Allah Ta'ala jadikan Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi duduk bersama dengan Abi Talib, Nabi menjadi penggembala kambing, Nabi berniaga. Allah Ta'ala cukupkan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutuskan sebagai Rasul, kurniaan yang diberikan adalah dalam bentuk perlindungan dan mencukupkan yang kurang. Allah juga menggunakan petunjuk dengan melantik baginda sebagai seorang Nabi, Nabi Allah, seorang Nabi. Allah memberi petunjuk untuk beramal dengan Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala lantik Rasulullah ini menjadi Rasul dan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bila Nabi duduk melihat dalam keadaan orang-orang Mekah suka berbunuh-bunuhan dan sebagainya, Nabi cuba mengasingkan diri. Nabi tidak pernah bersama dengan perkara-perkara mungkar, dan Nabi tidak pernah menyembah patung berhala, tidak pernah minum arak, jauh sekali nak berzina dan seumpamanya. Maka orang dah tahu Muhammad ini mempunyai akhlak yang baik. Tidak ada Nabi bersamanya apabila perkara-perkara jahat, fasik, mungkar berlaku, tidak ada. Maka Nabi pun lari tengok masyarakat Mekah, Nabi tak boleh nak terima. Nabi pun lari mengasingkan diri. Lalu Nabi pun pergilah, maknanya bertahanus ataupun berkhalwah, duduk dekat gua. Lalulah Siti Khadijah ini, dia selalu sediakan makanan untuk suami dia. Maka Rasulullah dapat makanan, pergi dekat gua jauh pada orang, Nabi mencari kebenaran. Kata ulama, Nabi sebelumnya sampai wahyu dua perkara. Yang pertama, Nabi bertafakur. Maknanya memikirkan mana jalan kebenaran, itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, Nabi berzikir dengan menyebut nama Allah, kerana Nabi memang sebut demi Allah, demi Allah, demi Allah. Maka ada ulama mengatakan Nabi yang pertama bertafakur, yang kedua dalam keadaan berzikir, mencari kebenaran. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan wahyu. Bila Allah Ta'ala datangkan wahyu dengan didatangkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang dalam keadaan Nabi dalam keadaan terkejut, dalam keadaan takut.
Datang malaikat Jibril memeluk Nabi, mengatakan, "Iqra, bacalah oleh kamu." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari'in, aku tak pandai membaca." Lalulah dipeluknya, malaikat Jibril peluk. Hatta zanantu annahu bil maut, dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Sehingga aku sangka macam nak mati, kata Nabi. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Lalulah dipeluk Nabi. Kemudian kata lagi, "Iqra, bacalah olehmu." Maka Nabi kata, "Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca." Lalu dipeluk 3 kali. Akhirnya Nabi membaca mengikut apa yang telah dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dalam keadaan macam itu, Nabi pun membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Lalulah Nabi membaca kalimah-kalimah ini. Kalimah-kalimah ini masuk di dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu Khadijah radhiyallahu anha menjadi cemas kerana biasanya Nabi dah balik, tapi hari itu Nabi tak balik-balik lagi. Biasanya masa tu Nabi dah ada di rumah, tapi Nabi tak ada lagi di rumah. Maka Khadijah pun cemas, takut apa-apa yang berlaku kepada suaminya yang tercinta. Mengikut riwayat dalam kitab Sirah Ibn Hisham, Siti Khadijah memanggil beberapa orang pemuda, minta tolong cari Muhammad. Muhammad biasanya balik dah masa ni, tapi tak balik lagi. Maka mereka pun pergi cari. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi pun keluarlah daripada Gua Hira tadi, yang mana didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi tak tahu siapa yang datang ni, siapa yang peluk, siapa yang ajar ni. Nabi keluar ketika itu. Ketika mana Nabi keluar, pohon-pohon, pokok-pokok, batu-batu beri salam. Nabi berjalan, dengar salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Sudah sebut Rasulullah ketika itu. Nabi tengok kiri kanan, tak ada yang ada pokok dan batu-batu saja. Maka Nabi pun faham, pokok dan batu-batu beri salam pada Nabi. Lalulah Nabi pun berjalan lagi. Bila Nabi berjalan, Nabi telah melihat sayap malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi melihat, tidak ada di langit, di kaki langit, kecuali dipenuhi dengan sayap malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi pun melihat dalam keadaan itu. Ketika Nabi melihat, Nabi telah mendengar suara mengatakan, "Ana Jibril wa anta Rasulullah." Ketika itu Nabi dapat tahu bahawa yang memeluknya, yang sampai wahyu kepadanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan Nabi tahu bahawa dia dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat malaikat Jibril, datang pemuda-pemuda Khadijah mari. Muhammad duk cari masa tu. Nabi melihat, Nabi mendengar, tapi Nabi tak kata apa-apa kerana ketika itu Nabi terpegun dengan melihat malaikat Jibril alaihissalam. Lalulah baliklah pemuda-pemuda tadi beritahu Khadijah, "Wahai Khadijah, kami dah cari tempat-tempat yang kamu kata dia sembunyi tempat ni, dia berada di situ. Kami dah cari, kami panggil namanya tapi dia tidak ada." Maka Khadijah ketika itu menjadi cemas. Pemuda-pemuda yang disuruh oleh Siti Khadijah mencari suaminya yang tercinta, lalu pulanglah ketika itu. Ketika Khadijah cemas, tiba-tiba datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Maka Khadijah pun rasa gembira dilihat bahawa Muhammad dalam keadaan selamat. Tapi Nabi tak kata apa-apa, masih lagi dalam seolah-olah macam ketakutan ketika itu, dan tak pernah berlaku dalam diri peristiwa Nabi, dalam pengalaman Nabi. Peristiwa ada satu lembaga yang besar peluk dia, kemudian mengajar kalimah-kalimah itu. Sehinggalah akhirnya keadaan yang menyebabkan Nabi takut itu, Nabi katanya berselimut, sehingga kan Siti Khadijah rasa tak sedar hati. Siti Khadijah berjumpa lagi dengan Waraqah ibn Naufal. Bila lah diceritakan cerita, dan katanya masa jumpa Waraqah bin Naufal itu, bersamanya adalah Rasulullah. Khadijah ajak, "Marilah kita jumpa." Khadijah tanya pun Nabi tak boleh nak cerita, tak boleh nak gambar, tak ada ceritanya. Akhirnya Khadijah ajak jumpa Waraqah bin Naufal. Khadijah dan bersama dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Lalu dicerita satu persatu. Bila dicerita satu persatu, Nabi mengatakan bahawa, "Wahai Khadijah, suami kamu ini adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman. Tapi malangnya aku ni dah tua dah. Kalau aku muda, kalau aku masih muda, kalau Allah Ta'ala beri panjang umur, aku akan tolong, aku akan bantunya. Wahai Khadijah, bantulah suami kamu, tolonglah suami kamu. Dia adalah Rasulullah akhir zaman. Tapi ingat wahai Khadijah, nanti dia akan dimusuhi, dia akan difitnah, dia akan dibenci, dia akan dipulau, bahkan dia akan dikeluarkan daripada Mekah ini."
Khadijah dapat tahu, Waraqah bin Nawfal sudah cerita satu-satu apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah dalam keadaan sedih pun ada, takut pun ada, gembira pun ada, kerana suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala beri kepada Nabi dengan wahyu yang pertama dan wahyu-wahyu yang seterusnya, Nabi dapat memahami Al-Quran, Nabi dapat menghafalnya, dapat mengetahui isi-isi yang ada dalam Quran yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ar-Rahman Allamal Quran. Allah Ta'ala mengajar Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, sehingga kan Rasulullah ini dapat memahami Al-Quran, dapat beramal dengan Al-Quran dan beriman dengan Al-Quran dan mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Maka sebelum diutuskan sebagai Rasul, kurniaan yang diberikan adalah dalam bentuk perlindungan dan mencukupkan yang kurang. Allah Ta'ala mengurniakan petunjuk dengan melantik baginda sebagai Nabi, dan Allah memberi petunjuk untuk beramal dengan Al-Quran, dan juga keimanan dan juga agama Nabi Ibrahim yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Jadi daripada Al-Quran ini Nabi dapat beramal, dan sebenarnya ia itu adalah kesinambungan daripada apa yang dibawa daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Sehingga kan Nabi dapat memahami syariat-syariat Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang terdahulu. Lalu ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikian juga kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad roh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Engkau tidak pernah mengetahui apakah Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan tidak mengetahui apakah keimanan. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki kepada hamba-hamba kami. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa kami berikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran yang sebelum pada ini kamu tak tahu pun, tapi Allah Ta'ala beri kepada kamu, dan sehinggalah kamu mendapat iman, dapat cahaya dengan Al-Quran. Dan inilah kata Allah, aku beri kepada hamba-hamba yang aku kehendaki. Bermakna Rasulullah ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai akhlak yang terbaik di kalangan kaumnya dan paling menjauhi kejahatan daripada akhlak yang rendah. Tidak sekali-kali Nabi ini berakhlak buruk, dan Nabi ini orang yang berakhlak baik. Dan diceritakan sikit lagi kan, diceritakan bahawa ada orang buang sampah depan rumah Nabi. Yang buang sampah itulah Ummul Jamil, isteri kepada Abi Lahab. Tapi sekali-kali dia buat nak nyakit hati Nabi, Nabi tersenyum saja, tak marah pun. Orang buang sampah, Nabi ambil, Nabi buang. Buang sampah, Nabi ambil, Nabi buang. Sehingga kan orang yang buat sakit hati pun hampir-hampir kecewa. Akhir sekali Allah Ta'ala turun ke ayat tabat yada Abi Lahab bin Watab, marah kepada Abi Lahab dengan Ummu Jamil, isteri kepada Abi Lahab. Satu hari dia bawa batu, nak hempapkan batu tadi atas kepala Nabi. Nabi tengah sembahyang, di sisi Nabi Sayyidina Abu Bakar. Lalulah dia duduk betul-betul depan Nabi. Betul-betul depan Nabi tu dia letak batu. Sayyidina Abu Bakar ada sebelah Nabi. Dia tanya Abu Bakar, Abu Bakar, mana Muhammad? Muhammad betul-betul depan ni. Gitu jatuh dah waktu. Mananya? Lalulah dia pun lari. Lepas dia lari, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, dia tak nampak kamu, padahal dia di depanmu dah. Dia duduk depan Rasulullah. Rasulullah kata, Allah Ta'ala tutup pandangan matanya, dia tidak dapat melihat aku. InsyaAllah kita akan cerita minggu depan mengenai akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.